Dia kata, adakah anda terlalu malas untuk belajar dan hanya tahu bagi ubat dan ulang buat perkara yang sama berulang-ulang kali dan ulang apa yang drug rep katakan. Ni maksudnya doktor ni, sebab doktor ni dia buat perkara yang sama berulang-ulang kali. Contoh macam kes statin, contoh macam kes kolesterol kan, macam LDL kolesterol, benda tu dah tak valid dah, benda tu dah 20 tahun lepas dah, tapi dia still lagi bagi prescribe tanpa kata apa rasa bersalah. So memang benda ni buat doktor-doktor ni marah lah. Adakah anda hanya baca kesimpulan daripada kajian kesihatan, medical studies ni, dan adakah itu cara anda amalkan ataupun praktis medicine? So tak sepatutnya lah doktor-doktor ni buat macam ni. Buatnya diorang kena betul-betul faham apa yang diorang buat. Diorang sebab diorang praktis, diorang betul-betul praktis, diorang jumpa pesakit, diorang tengok orang kata apa, diorang ada result pada pesakit tu. So kenapa diorang mesti praktis benda yang sama? Memang marah betul Dr. Ken Berry ni, sebab dia walk the talk. Maksudnya jenis Dr. Ken Berry ni dia buat apa yang dia cakap. Dia bukan sekadar speech je, tapi dia tak buat pun apa yang dia cakap tu. Dia bukan jenis doktor yang macam tu. So dia kata, jika anda pergi jumpa mekanik, dia kata, dan kereta anda tak boleh dihidupkan, logiknya anda tak akan jumpa lagi mekanik yang sama. Dia kata kenapa anda nak percaya dan letakkan kesihatan anda yang hanya anda mempunyai satu nyawa saja pada doktor yang gemuk, dia kata, yang tak sihat, dan doktor yang ada diabetik. Dia kata benda ni memang tak masuk akal lah, benda ni tak masuk akal. Dia kata ia sesuatu yang gila. Dia kata jangan sekali-kali meletakkan kita punya kesihatan di tangan orang lain. Nak doktor yang macam ni, dia cakap lah, dia nasihatkan lah. Dia kata tapi malangnya ia bukan satu yang kita fikirkan. Untuk pesakit, dia kata ia bukan salah anda, tapi ia menjadi masalah anda. Kita lakukan ini, apa yang Dr. Ken Berry buat ni, macam dia tulis buku, apa yang dia kata buat lah. Dia kata apa, sangat aktif lah, antara doktor yang aktif untuk suarakan kata apa, kaedah-kaedah alternatif macam ni lah. So dia kata kita lakukan semua ini untuk mereka sedar, biar mereka rasa tak selesa dengan apa yang mereka buat. Saya melihat shock effect di kalangan rakan sekerja dan pesakit, mereka kebanyakannya telah sedar lah. So apa yang saya buat dengan betulkan beritahu pesakit menyebabkan physician rasa tak selesa, sebab mereka seperti tahu apa yang mereka buat dan sekarang ia seperti dilempang di muka mereka. So dia kata ia perkara yang bagus, Dr. Ken Berry kata, untuk sedarkan mereka, kerana memang kerja mereka untuk berfikir dan baca dan buat kajian di luar bidang. Sebab memang sepatutnya kerja dia nak jadi doktor. Tugas utama dia adalah untuk menyelamatkan pasien, untuk bagi nasihat yang betul kepada pasien. Tapi kalau dia tak buat, dia tak layak untuk dia kata dijadikan sebagai seorang yang dirujuk lah. Itu kata Dr. Ken Berry ni lah. Sebab memang diorang perlu buat kerja tu. Seorang doktor ni perlu rajin baca, perlu buat kajian, dan dia kata memang kena berfikir lah, kena guna otak. So dia kata anda tak buat apa sahaja yang diarahkan oleh drug rep yang datang bawakan beberapa sampel. Anda tak perlu jadi praktis medicine jika terus menerus melakukan perkara itu, dan sebenarnya anda tak layak. And then tugas seorang doktor adalah berfikir, membaca, dan kebanyakan mereka hanya ikut guidelines to practice EBM yang mereka fikir standard for evidence based medicine. Sebenarnya taklah, dia tak follow kata apa, evidence based medicine pun. Dan sebabnya kebanyakan evidence based medicine yang diorang ikut ni sebenarnya bias lah. So kajian-kajian ni sangat-sangat lemah. So dia kata anda harus balik dan buat praktis yang betul. So diorang kena baca balik lah, betul ke apa yang diorang buat selama ni kan. Sebab kajian-kajian ni sebenarnya lemah lah. Dan kebanyakan kajian ini datang daripada JAMA, guidelines daripada American Heart Association, American College Cardiologist, dan berapa banyak sahaja yang betul-betul evidence based. Kalau check balik sebenarnya kajian-kajian ni sebenarnya kata apa, lemah saja. Sebabnya dia bukan betul-betul evidence based. So mungkin hanya sekitar 10% sahaja yang high quality evidence based, kebanyakannya hanyalah consensus statement. Dan kadang-kadang dia kata consensus statement jadi evidence based statement. Panjang dia praktis kata apa, praktis medicine ni, dia kata tak ada kaedah yang boleh beat low carb punya kata apa, kaedah dalam merawat diabetik. Seseorang boleh patentkan pil yang boleh lakukan segalanya low carb diet buat ni, dia kata anda akan jadi sangat-sangat kaya. Sebab dia kata, tapi dia kata tak ada ubat, dia kata kecuali proper human diet lah. So dia kata dia percaya kepada the proper human diet.
memang betul lah sebenarnya tak dia atas dunia ni dia tak ada ubat macam kalau kita tengok balik, sebab kita manusia, kita dah ada proper diet yang kita perlu ikut. Tapi kalau kita tak ikut, kita buat di luar kepada batas kita, memang kita kena. Lepas tu kita kena berbalik kepada kaedah ataupun diet, dipanggil human proper diet ni balik. Saya berikan racun secara perlahan setiap hari, anda akan sakit, dan saya tak akan bunuh anda hari ini, dia kata, esok, tapi anda mungkin mati 25 ke 30 tahun, dia kata. Kalau kita sihat pun, kalau kita duk racun badan kita hari-hari, memang end up kita akan sakit juga. Kita boleh tengok lah dekat kata kita akan dapat lah bad lab marker ni. So dia kata anda tak akan rasa bagus, obese, overweight, sakit sangat, so anda tak akan jadi semakin sihat. Mengikut kepada standard American diet ni, memang kita tak akan sihat lah. Kita akan makin hari makin drop kesihatan kita. Maka saya mula buang slow poison daripada diet dan kita menjadi semakin sihat. So adakah kita perlu terkejut dengan semua ini? Sebenarnya tak perlu terkejut lah, sebabnya benda ni dia common sense saja. Bila kita start buang benda-benda yang meracun badan kita akan semakin sihat lah. So saya tak perlu cakap lagi, mereka hanya perlu buat dan mereka sendiri akan rasa. So siapa yang kata buat, dia akan rasa lah benda ni. Dia bukanlah apa yang kita perlu tambah benda magic. Dia kata sama ada ubat ataupun supplementation, tetapi dia kata saya percaya jika kita berikan kepada pesakit proper diet, mereka akan lebih sihat dan lebih gembira lah. So mereka lebih produktif dan berjaya. Ia seperti kita beri mereka superpower, dia kata. Apabila kita mula beri mereka diet di mana DNA tahu apa perlu buat dengannya. So sebenarnya kita ni dah ada tubuh badan kita ni dah tahu dah apa benda, makanan yang perlu kita makan dan apa benda yang dia perlu buat dengan makanan tu. Tubuh badan kita dah tahu dah. Dan dia kata official guideline daripada nutrition entity ni perlu lihat kembali lah recommendation yang mereka berikan. So dia kata mereka ni perlu berikan kajian yang berikan kajian lah daripada recommendation yang mereka buat tu. Sebabnya kalau kita tengok balik macam dia nutrition ni dia tak ada satu kajian yang proper tau. Dia hanya berdasarkan observation, assumption. Dia kata kat nutrition ni, dia kata apa yang anda hanya buat adalah menjadi seperti burung kakak tua dengan mengulang apa yang diajar kepada anda oleh profesor di sekolah anda, di mana mereka disponsor oleh Kellogg atau syarikat-syarikat gergasi ni lah. So memang kalau kita tengok balik, recommendation ni memang datang daripada company-company besar ni lah. So dia kata anda perlu lihat kembali atau hanya lebih menyakiti pesakit dengan kajian anda, kerana dia kata saya pasti, dia kata tak ada satu control trial yang dibuat berdasarkan nasihat pemakanan itu. So sebab Dr. Canberry ni dia study balik lah, dia siasat balik kan, kenapa recommendation yang dikeluarkan oleh dietary guideline ni macam ada something wrong. So dia check balik, sebenarnya tak ada satu kajian yang betul-betul bagus pula untuk nak convincekan apa yang dia buat dia betul. So dia tengok banyak kali dah perkara ni terjadi. Pesakit yang gagal sembuh dengan nasihat pemakanan yang diberikan oleh konvensional, mereka tiba-tiba sihat kembali dengan kaedah yang digunakan lah. So Dr. Canberry ni dia menggunakan kaedah keto, kaedah keto, low carbs, dan dia juga menggunakan kaedah carnivore diet. Dan ini apa yang kita percayalah. Apa yang kita percaya sebenarnya pemakanan tinggi karbohidrat terproses yang sangat banyak. Kita tak kata macam karbohidrat tu kita tak boleh ambil langsung, tapi karbohidrat terproses yang terlalu banyak yang kita ambil menyebabkan toksik lah pada tubuh badan kita. Memang mungkin dia tak jadi dalam masa sekejap. Benda ni dia akan develop by time. So lagi lama kita buat benda ni, dia lagi lagi harmful lah, lagi merosakkan tubuh badan kita. So dengan mengurangkan, kita bukan nak cut terus, sebab kalau kita tengok, kalau kita cut secara paksa pun benda ni dia tak solve juga. Kalau kita nak kurangkan, kita kena kurangkan secara perlahan-lahan. Ini apa yang kita praktis dalam MBB ni lah. Kita slowly ajar balik tubuh badan kita supaya dia adapt dengan sumber tenaga yang baru. So itu saja untuk sedikit yang kita boleh ambil daripada perkongsian daripada Dr. Canberry ni.